بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita mulakan dengan hadis. Hari ini hadis yang ketujuh ya. Ya, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Siapa nak baca? InsyaAllah anak akan baca. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq Sa'di bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu an ahadil ashratil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa banatun li afa atasaddaqu bi thulusai mali qala la qultu fashatru qala la qultu fathuluth qala athuluthu wathuluthu kasirun aw kabirun innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika qala fakultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Maksudnya daripada Abu Ishaq iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu an. Beliau termasuk salah seorang daripada 10 orang sahabat radhiyallahu anhum yang dijanjikan syurga. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku pada tahun ditunaikan haji wada' dengan sebab aku ditimpa sakit yang berat. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditimpa sakit yang berat seperti mana yang kamu lihat dan aku memiliki harta yang banyak dan tiada waris yang boleh menerima harta pusaka melainkan seorang anak perempuan. Adakah aku boleh memberikan sedekah dengan 2/3 daripada hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Lalu aku bertanya, kalau begitu bagaimana kalau separuh daripada hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Lalu aku bertanya lagi, jika demikian bagaimana kalau 1/3 daripada hartaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/3. 1/3 ialah jumlah yang banyak atau besar. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta sedekah kepada orang ramai. Sesungguhnya tidaklah kamu membelanjakan apa-apa perbelanjaan kerana Allah
melainkan akan diberikan pahala kepada kamu sehingga apa yang kamu suapkan ke dalam mulut isterimu. Sa'ad melanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kamu akan ditinggalkan sehingga kamu beramal dengan satu amalan kerana Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan tambahkan kepadamu darjat dan ketinggian. Mudah-mudahan kamu akan dipanjangkan umur sehingga beberapa orang dapat mengambil manfaat daripadamu. Di samping ada juga yang berasa dimudaratkan olehmu. Wahai Tuhanku, teruskanlah kelebihan hijrah kepada sahabat-sahabatku dan janganlah engkau jadikan mereka menyeleweng. Tetapi yang kasihan ialah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW bersedih kerana beliau mati di Mekah. Muttafaqun alaih. Okay, terima kasih. Ya, hadis yang ketujuh ni banyak perkara lah. Banyak masalah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertamanya kita kena ambil perhatian dulu ialah perawi hadis ini salah sahabat yang terkenal, iaitu salah seorang daripada 10 yang telah pun diberi jaminan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ahli syurga ataupun yang akan memasuki syurga. Dan Sa'ad bin Waqqas ni seorang kaya, seorang sahabat yang punya harta yang banyak, di antara hartawan apa dia panggil tu, korporat yang besar di zaman salah seorang korporat besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para sahabat Nabi yang utama ni ramai yang menjadi orang kaya, korporat besar. Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Bakar sendiri, Osman sendiri, Umar sendiri merupakan para sahabat yang begitu hebat dari sudut ekonomi mereka. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi dia ataupun melawat dia ketika mana dia sedang dalam keadaan sakit. Berlaku peristiwa ini ialah waktu tahun Hajjatul Wada', iaitu haji selamat tinggal, haji terakhir, di mana sahabat ni telah jatuh sakit yang begitu kuat. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakit dia dan meminta supaya Rasulullah doakan ataupun berikan minta supaya disembuhkan. Di mana penyakit ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa juga sakit. Orang baik pun sakit, nabi-nabi pun sakit, mengikut taraf masing-masing. Ini adalah merupakan ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ini dalam surah Al-Baqarah, bahawa kami tetap akan uji kamu dengan sedikit daripada perasaan takut dan juga lapar. Wa naqsin minal amwal, dan begitu juga dari sudut kemerosotan ekonomi harta. Wal anfus, dan juga nyawa. Itu yang akan dikenakan atau yang akan diuji. Ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba dia adalah merupakan ujian untuk nak melihat ataupun nak menilai apakah hamba ini seorang yang redha, seorang yang sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni COVID-19 ni bukanlah merupakan bencana dan bala kepada orang yang sakit,
kita kata padang dengan muka dia, tak, ini adalah merupakan ujian Allah. Dia kena belaka. Kena belaka kepada sahabat pun kena, kepada nabi-nabi pun kena penyakit, sama mengikut taraf masing-masing lah. Yang menurunkan penyakit ialah Allah. Yang menurunkan penyakit ialah Allah. Dan juga yang boleh menyembuhkan penyakit itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah sakit, dan dia telah menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekiranya aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Itu Nabi Ibrahim telah disebut begitu, dan yang diriwayat ataupun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis. Dia kata, inna azamil jaza ma'a azamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht. Dia kata, sesungguhnya sebesar-besar balasan, kehebatan ataupun kehebatan ataupun sebesar-besar jaza balasan yang Allah Ta'ala sediakan ialah beserta dengan besar mana pula bala yang ditimpakan. Artinya bila kita ditimpa bala yang begitu berat, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak beri balasan yang besar, yang lebih kepada kita. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala bila dia sayang kepada seseorang, satu kaum, Allah Ta'ala akan uji mereka, timpakan ke atas mereka bala. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang reda, terima bala ini dengan penuh sabar, dengan penuh reda, maka dia akan mendapat reda Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu as-sakht. Itu mengenai dengan penyakit. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengadu kepada Rasulullah tentang sakitnya yang amat sangat. Artinya harus kita mengadu tentang sakit yang kita alami. Dan walau bagaimanapun aduan ini tidaklah menjadikan kita dalam keadaan keluh kesah ataupun dalam keadaan yang menyebabkan kita hilang sabar. Seorang wanita pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, inni usra wa inni atakashaf. Fad'u Allah ta'ala li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ta da'autu Allah an yu'afiki. Faqalat asbir. Wanita ini mengadu kepada Rasulullah, dia kata, saya wahai Rasulullah ditimpa dengan penyakit, dan saya cari jalan untuk nak bebaskan ataupun nak melepaskan diri daripada penyakit ini. Usra' ni maknanya dia kena macam kena rasuk gitulah. Lalu dia kata, fad'ullah ta'ala li. Minta Rasulullah tolong doa kepada saya. Lalu Rasulullah jawab, in syi'ti sabarti. Kalau menak, kamu sabar. Walakil jannah, kamu dapat syurga. Wa in syi'ta da'autullah. Kalau menak, wa in syi'ti da'autullah. Kalau menak, aku doa kepada Allah Ta'ala, an yu'afiyaki, supaya Allah Ta'ala beri afiat, kesihatan, kesembuhan kepadamu. Faqalat, lalu jawab wanita ini, asbir, saya bersabarlah kalau begitu. Kalau bersabar dapat syurga. Jadi itu di antara benda yang kita ambil pengajaran daripada hadis ini tadi. Apabila kita dikena bala, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, bagaimana kita nak melepaskan diri daripada bala ini? Lalu Sayyidina Ali
memberi fatwa kepada kita. Dia kata ma nazala bala'un bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubah wa illam yuktab laka min maradika shifaa'un fa ni'ma ma yuhtamul umru bihi taubatun sadiqah. Di antara cara melepaskan diri daripada bala atau daripada penyakit, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia apa ni, ma nazala bala'un bi dhanbin, tidaklah diturunkan bala itu dengan sebab dosa, wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat bala itu melainkan dengan taubat. Wa illam yuktab laka min maradikan, kalaulah tidak ditentukan, ditakdirkan dengan sebab penyakitmu itu tidak ditulis oleh Allah Ta'ala akan mendapat sembuh, maka sebaik-baik engkau habiskan umur engkau ialah dengan taubat yang benar, taubat yang sadiqah. Itu apa ni, yang pertama mengenai dengan penyakit yang diadu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua ialah wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dia beritahu ataupun maklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya ni ada harta, banyak harta, dan tidak ada pewaris yang akan mempersakai melainkan ada anak perempuan seorang saja. Dia tahu bahawa anak perempuan ni hanya layak menerima pesaka sebanyak 2/3. Dia seorang saja. Atasaddaqu bi thulusai mali, bolehkah saya nak sedekah ataupun nak apa ni, beri sumbangan dengan 2/3 daripada harta saya? Lalu Rasulullah kata, la, tak boleh. Fasyatru, dah kalau separuh. Wahai Rasulullah, Rasulullah juga jawab, tak boleh. Fathuluth, dah kalau 1/3. Rasulullah kata 1/3. Ya, kalau 1/3, 1/3 tu pun banyak ataupun besar. Artinya Rasulullah tak kata tak boleh, tapi 1/3 tu pun juga masih lagi besar. Mana jangan merasakan dengan 1/3 harta yang kita sumbangkan itu satu nilai yang kecil, tapi nilainya sudah besar. Itu dari sudah harta. Innaka intadar warathataka aghniyaan khairun min antadarhum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan papa yang senantiasa harap minta pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya hadis ini harus kita kumpul harta, cari harta, banyak mana sekalipun, tapi dengan syarat, dengan cara yang halal. Dan sememangnya keinginan kepada harta suatu naluri yang dicipta Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Tak ada orang yang waras dan orang yang normal, kok mana sekalipun dia cinta nakkan kepada harta. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak merupakan perhiasan hidup di dunia ini. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwam wal an'ami wal harth. Memang telah diperhias ataupun telah pun disematkan ke dalam diri manusia hubbus syahawat, hubbus syahawat, iaitu sukakan kepada
syahwah, keinginan nafsu, hubus syahwah, sukakan kepada minan nisa, sama ada kepada wanita, minan nisa wal hubus syahwat minan nisa wal qanatir al muqantara, dan juga harta yang bergedung-gedung. Itu satu tabi'i yang ada kepada manusia. Cuma yang penting bagi kita ialah cara kita mendapatkan harta itu. Sa' bin Abi Waqqas dia dapat harta dengan cara yang halal, cara yang betul. Karena Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan, cari harta, dapatkan harta kamu dengan jalan yang batil. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Di antaranya ialah jangan kamu makan, cari harta kamu itu menerusi muamalah riba yang berlipat ganda. Satu. Yang pertama. Yang keduanya ialah kalau kita ada harta, harta itu tidak boleh melalaikan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah menyebabkan harta dan anak pinak yang ramai atau pengaruh yang kuat menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang harta ini boleh menyebabkan kita jadi orang yang sombong, orang yang lalai, yang menyebabkan tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berlaku kepada golongan munafikin, golongan yang tercecer daripada medan peperangan. Sayaqulul mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna. Golongan sebahagian daripada golongan yang tercecer, yang tidak pergi ikut peperang bersama dengan Rasulullah, mereka memberi alasan mengatakan bahawa kami tak boleh tinggal harta dan anak pinak kami. Syaghalatna, kami diganggu oleh harta dan juga anak pinak kami. Fastaghfir lana, dia minta supaya Rasulullah doa untuk diampunkan kesalahan mereka. Satu. Lepas tu mari balik semula kepada hadis. Hadis ini beritahu yang Rasulullah jawabnya ialah kita tinggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik daripada kita tinggal dia dalam keadaan duduk meminta-minta, bergantung kepada orang. Dan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kau belanjakan harta kamu semata-mata kerana Allah Ta'ala ikhlas, kamu tetap akan mendapat balasan ganjaran hatta kalau menjadikan daripada harta itu beri makan kepada isteri kamu pun kamu mendapat balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di sini Rasulullah kata kita jangan tinggalkan keluarga kita dalam keadaan papa kedana ataupun dalam keadaan melarat. Yang sampai kepada mereka mau minta-minta daripada orang. Kononnya harta yang ada kepada kita itu untuk dibelanjakan pada jalan Allah 100%. Biarlah anak beranak, anak-anak ni miskin pun tak peduli. Itu tidak betul, kata Rasulullah SAW. Islam telah meletakkan satu cara kita menggunakan harta, iaitu keutamaan belanja kita kepada keluarga. Keutamaan belanja kepada keluarga. Apa jua yang kita korbankan atau kita sumbangkan, maka keluargalah yang paling utama. Selepas itu barulah kepada orang lain. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Sahihnya ialah wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, iaitu kebaikan itu bukan kita hadapkan kepada barat ataupun kita tiru barat, kita ambil prinsip barat ataupun prinsip timur, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Ta'ala,
Yang kedua, menggunakan harta wa atal mal ala hubbihi. Harta yang kita sayang, zawil qurba, yang kita korbankan, kita belanjakan kepada zawil qurba, kepada yang mempunyai hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan kita. Wal yatama wal masakin sehingga akhir ayat. Begitu juga, dan itulah kita belanjakan harta ini sebahagian daripada ihsan ataupun kerja-kerja kebajikan, kerja kebaikan. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dirangkaikan ataupun dihubung kaitkan dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama. Di antara ihsan ialah kita memberi sumbangan harta kepada orang, tapi orang yang paling utama yang mesti kita beri, yang mesti kita sumbangkan ialah zawil qurba. Itu yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian masalah yang ketiga, yang keempatnya ialah mengenai dengan wasiat, di mana hadis ini nak beritahu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia ada harta banyak, dia nak gunakan harta dia, nak wasiat untuk diberikan kepada pada jalan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2/3 ataupun separuh daripadanya. Jadi ini adalah Rasulullah jawab tak boleh, yang bolehnya ialah 1/3. 1/3 tu pun banyak. Ini menunjukkan kepada kita wasiat ini hukumnya harus dalam perkara dan juga cara yang diharuskan oleh syarak. Kita nak wasiat supaya buat pangwayang tak boleh lah. Kita wasiat untuk dalam perkara yang diharuskan oleh syarak dan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Pertamanya ialah kita wasiat bukan kepada waris. Bukan kepada waris. Bukan kepada waris ni makna bukan kepada orang yang layak menerima pesaka. Misalnya kita ada harta, kita nak wasiat kepada ayah. Harta ni separuh nak beri kaya atau 1/3 nak beri kaya. Tak boleh lah. Ayah kita tu dia layak menerima pesaka. Nak wasiat kepada anak. Tak boleh lah. Kerana itu adalah dia layak menerima pesaka. Itu dia. Selepas itu ialah qala faqultu ya Rasulullah. Sa'ad bin Abu Waqqas tu bertanya, ukhallafu ba'da ashabi innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ini adalah sambungan daripada mengenai dengan apa ni, harta yang nak ditinggalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabatku di sini di Mekah selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah? Jadi dia sakit, dia bimbang takut sahabat-sahabat dia ni balik, tinggal dia di Madinah, tinggal dia di Mekah. Jawab baginda, engkau tidak tertinggal, dan berbuat kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah, melainkan akan bertambah dengannya darajat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan dengan ketinggalan engkau di Mekah, tidak ikut kembali ke Madinah, sebahagian orang akan dapat manfaat daripadamu dan sebahagian lain mendapat mudarat selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Itulah kelebihan yang ada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah kata Sa'ad bin Abi Waqqas akan balik semula ke Madinah. Melainkan ada seorang yang Rasulullah rasa sedihnya, nama dia Sa'ad bin Khawlah, yang mana beliau tak sempat nak balik ke Madinah, mati di Mekah. Sahabat lain
banyaknya mati wafat di Al-Madinatul Munawwarah. Itu apa ni mengenai dengan hadis ini. Jadi kita dapat mengambil pengajaran daripada hadis tadi. 2-3 perkara dah saya sebutkan. Yang pertamanya, yang 2-3 perkara tadi. Yang seterusnya ialah seorang Islam tu dia tak boleh berkata dia tak ada masa untuk beribadat atau tak ada masa untuk nak melakukan amal kebajikan. Bahkan pada bila masa sahaja dia hendaklah beramal untuk mengejar darajat kedudukan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Kita hatta dalam tidur, hatta dalam berlari, hatta dalam jalan, hatta di mana jua, semuanya adalah bagi kita orang yang beriman ini adalah ibadat. Itu. Segala amalan yang kita niatkan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun amalan itu amalan harian, amalan harian kita mudah sangat ya. Kalau orang perempuan misalnya basuh baju, setrika baju pun amalan harian. Tapi niat kerana nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belanjakan harta untuk memberi membina kebahagiaan keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, itu lebih baik daripada kita bersedekah kepada orang lain untuk mendapat pahala sedekah. Sedangkan dengan sebab kita belanja kepada orang lain itu menyebabkan kaum keluarga kita terbiar dan berada dalam kesusahan. Maka itu adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dan tidak sihat dari segi syarak. Itu di antara hukum yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Ana rasa itulah, wallahu a'lam. Pergi kepada Safinatun Najah, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Nailur Roja, kita masuk kepada bahagian faslun. Ya. Al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'ain wa istilahan ismun di alfazin makhsusatin dallatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban wa huwa min at-tarajim al-mashhurah wa minha al-kitab wal babu wal far'u wal mas'alatu wa tanbihu wal khatimatu wa tatimmatu wal qaidu. Fal kitab. Okey. Terima kasih. Hari ini barulah kita masuk kepada mukaddimah kepada pelajaran sebenar, iaitu mengenai dengan rukun-rukun Islam dan iman dan sebagainya. Dimulakan dengan faslun. Faslun tu kita dah sebut pasal. Apa makna pasal? Dia kata fasal itu al-hajiz. Kenapa hajiz? Ada kawan-kawan ada kita ada ni Rahman? Ada. Ada. Ada insya-Allah. Fasal dengan makna pada bahasanya ialah al-hajiz baina syai'aini. Iaitu al-hajiz ni makna penghadang ataupun lain pada itu apa? Dinding. Dinding dia ada perkataan lain, tapi al-hajiz ni makna yang menyekat. Yang menghadang ataupun menyekat di antara dua perkara. Ada dua benda
Di tengah-tengah tu ada hadang, diceraikan. Yang mencerai antara dua perkara. Yang menghalang ataupun menghadang antara dua perkara dinamakan fasal, iaitu yang mencerai dan membezakan. Dari segi istilah, ism ismun li alfazin makhsusah, satu nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu, satu jenama bagi lafaz-lafaz tertentu. Dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan ataupun yang membawa pengertian terhadap maksud yang tertentu, makna-makna yang tertentu. Mustamilatin ala furu'in, yang mengandungi berbagai-bagai furu', cabang. Satu pasal itu, di bawah pada pasal itu ada cabang-cabang dia, ada furu' dia. Dan ada masail, ada masalah-masalah, ada tanabih. Ada tanabih. Tanabih apa? Daripada perkataan tambih. Ada tambih ni apa dia? Tambih, iaitu peringatan ataupun apa ni, mulahazah. Disebut di situ sebagai, sama ada disebut sebagai mulahazah ataupun tambih. Itu pada ghaliban. Ghalibnya lagu tu. Ghalibnya bila sebut kata fasal, dia ada masalah, dia ada tambih, dia ada dia membawa makna yang khusus dan juga lafaz yang khusus. Wa huwa minat tarajim al-masyhurah. Tarajim dengan makna tafsir, penjelasan, ataupun juga dengan makna tarjumar rajula. Dalam kamus dia sebut tarjumar rajula dengan makna zikru siratihi, iaitu kita menyebut sirah ataupun latar belakang, ataupun dalam bahasa sekarang dia panggil apa? Menyebut biodata. Tarajim ini ialah menyebut, mengendai dengan biodata pada seseorang. Orang panggil juga tarajim. Nama sekian, keturunan sekian, pengalaman, jasa dan sebagainya, semuanya itu adalah terkandung di dalam makna tarajim. Disebut sebagai zikru sirati. Ataupun juga, kalau ada disebut dalam setengah tu, dia kata tarjumatul kitab. Tarjumatul kitab artinya pembuka kata ataupun fatihatul kitab. Kalau kita, istilah kita ni apa dah? Pembuka kata, apa dia panggil? Muqaddimah. Sebagai macam muqaddimah kepada kitab. Itu bila sebut pada fasal, dia adalah satu lafaz, satu perkataan yang membawa makna yang khusus dan mengandungi di dalam fasal itu ada beberapa cabang ilmu, dan juga di bawahnya juga ada berbagai-bagai masalah, dan juga di bawahnya juga ada beberapa peringatan ataupun catatan yang berlaku. Kita tulis satu-satu benda, maka di bawah pada tajuk yang kita letak itu adalah tajuknya fasal. Di bawah tajuk itu ada berbagai-bagai masalah dan bermacam-macam peringatan ataupun mulahazah yang tercatat. Itu namanya fasal. Benda ni tak ada apa kita faham belaka dah. Wa minha al-kitab, di antara yang ada dalam penulisan ni ialah al-kitab. Kitab at-taharah. Itu kitab. Maka kitab ni adalah tajuk yang lebih besar, yang merupakan satu pembicaraan terhadap masalah induk kepada
sesuatu masalah namanya kitab. Di bawah cabang kepada kitab itu ada bab. Bab wudu, bab apa lagi? Bab istinja, bab solat, maka itu adalah merupakan kitab. Bawah kepada kitab iaitu al-bab. Di bawah pada al-bab itu ada pula satu al-far'u. Furu', cabang. Lepas ada cabang tu ada pula masalah. Satu satu persoalan yang tertentu. Dan di bawahnya pula membicarakan masalah itu ada tambih. Tambih itu ialah satu catatan, satu peringatan yang berkait dengan masalah. Yang berkait dengan masalah itu. Yang seterusnya ada khatimah, kata penutup. Wattatimah, iaitu pelengkap. Tatimah tu pelengkap. Wal qaid, iaitu lah, apa dia qaid ni? Kita akan jumpa sekejap lagi depan ni dah. Qaid ada depan ni. Okey. Jadi fal kitabu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Kitab dari sudut bahasanya makna dianya ialah cantuman atau perangkuman. Segala masalah, segala hukum ada dalam tu namanya kitab. Dia merangkumi semua perkara. Ad-dhammu cantum. Wal jam'u pun juga makna cantum. Istilahan ismun li jinsin minal ahkam. Dari segi istilahnya, kitab ini ialah nama bagi satu jenis daripada hukum. Mustamilun ala abwab, yang mengandungi di bawah pada kitab itu berbagai-bagai bab, berbagai-bagai pasal, wa furu', dan berbagai-bagai fara' ataupun furu', dan berbagai-bagai masalah, dan juga pada ghalibnya berbagai-bagai tambih. Itu dia. Al-babu lughatan furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhil wa aqsu. Bab ini makna dia ya, kalau terjemah dengan bahasa-bahasa agak, pintu. Pintu tu dia sebut furjah. Iaitu satu furjah ni mana apa? Ruang satu apa ni? Ruangnya terbuka. Fi satirin, yang ada pada satir, pada dinding, pada tabir. Satir itu tabir lah, ya. Pada tirai ataupun apa dia panggil ni, lansir atau sebagainya. Jadi ada furjah. Furjah tu lubang lah. Ada ruang, ada lompang yang terdapat pada tutupan. Ada satu lompang yang terdapat pada satu tutupan, yutawassalu biha, yang mana dengan lompang itu, dengan lubang itu, kita boleh gunakan untuk keluar masuk. Yatawassalu biha min kharijin ila dakhil wa aqsu. Dari luar nak masuk pun boleh, dari dalam nak keluar pun boleh. Itu maknanya dikatakan bab. Terjemahan mudahnya pintu lah. Itu dia. Ada ruang yang sebagai pintu yang boleh digunakan untuk keluar masuk. Istilahan, dari segi istilah, ialah nama bagi lafaz yang khusus, iaitu lafaz khususnya lafaz yang berkaitan dengan pembicaraan buku, kitab, karangan dan sebagainya. Dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan kepada makna yang khusus juga. Mustamilatin ala fusul, bila sebut kata al-bab, dia mengandungi di bawahnya itu ada pasal-pasal yang banyak, wa furu', dan juga cabang-cabang masalah yang banyak, wa masail, dan juga masalah-masalah yang banyak, wa tanabi, dan juga tambih walibnya. Itu satu. Mula daripada kitab, lepas tu bab. Lepas tu mari pula wal far'u lughatan man bana ala ghair. Far'u ni makna cabang.
Far' ni ialah cabang ataupun apa panggil ni dahan ataupun apa panggil tu ranting, maka itu juga dinamakan al-far'u, iaitu pada bahasanya membana ala ghairihi, sesuatu yang terbina pada ke atas orang lain. Cabang dengan ranting ni dia duduk pada bukan cabang, cabang duduk pada dahan, apa ni, lepas tu dia ada ranting dia. Jadi ranting cabang tadi adalah merupakan al-far'u, iaitu ranting dia ataupun cabang dia. Dari segi istilahnya li alfazin makhsusah, iaitu ismun li alfazin makhsusah mustamalatin ala masail ghaliban. Itu sama ajalah. Cuma nak faham maksud, nak faham apa ni, bahasa ajalah ni. Al-mas'alah lughatan as-su'al. Masalah pada bahasanya maknanya soal, iaitu suatu persoalan. Itu maknanya masalah. Dari segi istilah matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Matlubun khabariyun ni maknanya ialah nanti kejaplah, ada tulis tadi satu istilah yang saya beri. Matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Nak terjemah mana matlubun khabari ni, nak ubi faham, iaitulah satu matlubun khabariyun, satu naratif yang diperlukan. Matlub tu yang dituntut, yang dicari. Khabari itu dalam bentuk berita ataupun cerita, iaitu satu naratif yang diperlukan, yang yubarhanu, yang dijadikan sebagai dalil alaihi fil ilmi, pada tentang ilmu, mengenai dengan ilmu, iaitu masalah ini ialah suatu perkara, persoalan yang merupakan satu naratif untuk menjelaskan sesuatu ilmu yang menjadi bukti atau alasan kepada ilmu itu untuk kita nak memberi penjelasannya. Jadi kita kata masalah darurat dalam masa COVID-19 ni. Itu masalah. Lepas tu kita pun bawa lah satu naratif untuk nak menjelaskan tentang bagaimana nak melaksanakan sembahyang, bagaimana melaksanakan ibadat. Maka itu dinamakan masalah. Yang keseluruhnya at-tanbih lughatan. Matlubun khabari itu terjemahlah dengan satu naratif yang diperlukan, ya. Matlub yang dikendaki, yang menjadi yubarhanu, yang dijadikan sebagai bukti, burhan, dalil, alaihi fil ilmi, tentang ilmu. At-tanbih lughatan al-iqaz. Tanbih iaitu peringatan. Pada bahasanya ialah kita memberi peringatan ataupun amaran. Istilah wastilahan unwanul bahthi al-lahiq, iaitulah satu tajuk perbahasan yang mengekori, yang berikut, alladhi taqaddamat lahu isyarah, yang telah pun disebut ataupun yang telah pun dinyatakan sebelum. Kita sebut satu-satu masalah, lepas pada tu ada pula belakang tu sebagai tanbih, iaitu beri peringatan tentang, misalnya kita kata
uh, apa ni, apa yang sebut semula, unwanul bahthil lahiq, iaitulah satu tajuk perbahasan yang al-lahiq. Al-lahiq ni yang mengekori, yang berikutnya. Alladhi taqaddamat lahu isyarah, masalah tu masalah yang telah pun diisyarat ataupun telah disebut sebelum, bihaitsu yufham minal kalami sabiq ijmalan, kira-kira boleh difaham daripada ungkapan yang terdahulu secara ringkas. Yang dahulunya disebut secara ringkas, tapi bila mari tambih menjelaskan lagi apa yang disebut secara ringkas sebelum itu. Itu maksudnya. Al-khatimah lughatan akhirus syai', penyudah. Al-khatimah tu makna penyudah. Pada bahasanya ialah sesuatu yang akhir kepada sesuatu benda. Istilahnya ismun li alfazin makhsusah dalatin ala ma'anin makhsusah ju'ilat akhir kitabin aw bab, dijadikan sebagai pengakhiran kepada kitab ataupun pengakhiran kepada bab, maka dinamakan khatimah, penyudah. At-tatimmah ma tummima bihil kitab awil bab, ini pelengkap. Tatimah ni pelengkap kepada kitab ataupun bab. Al-qaidu ma ji'a bihi li jam'in aw man'in aw bayanin waqi'. Al-qaidu ni makna kaitan. Sesuatu kaitan, benda yang dibawa yang berkait dengan masalah terdahulu, li jam'in, untuk nak cantumkan dengan masalah terdahulu, ataupun man'in, ataupun nak tolak, atau bayanin waqi', ataupun menjelaskan waqi' ataupun realiti yang berlaku. Kita jelaskan, misalnya kita jelaskan mengatakan bahawa kita jelaskan sesuatu hukum, mengatakan bahawa macam tadilah, macam wasiat tadi, jangan lebih daripada 1/3 daripada harta. 1/3 daripada harta. Lalu kita nak melengkapkan lagi, maka kita kaitkan di bawah tu, kita buat satu kaitan atau catatan, kita kaitkan bahawa melainkan dipersetujui oleh ahli waris. Ahli waris yang ada tu, kalau kita nak sedekah ataupun kita nak derma lebih daripada 1/2 pun boleh. Misalnya kita ada 4 beradik. Lepas tu ayah ni nak sedekahkan harta dia, nak wakafkan harta dia ni sebanyak pesan supaya nak wakafkan harta dia ni sebanyak 1/2 daripada harta. Maka dari segi hukumnya kita katakan bahawa tak boleh melainkan sekadar 1/3 sahaja. Tapi ada kait di belakang tu, kita letakkan satu kaitan ataupun satu peringatan bahawa melainkan sekiranya dipersetujui oleh ahli waris. Bila dipersetujui oleh ahli waris, maka itu dinamakan bayanin waqi'. Itu artinya memberi penjelasan tentang realiti yang ada kepada masalah itu. Itu dia. Habislah. Itu tak ada benda tu. Hanya belajar semata-mata untuk bukan benda ilmu, tetapi benda maklumat yang sampingan. Pergi kepada arkanul Islam. Ni barulah cabaran sebenar.
Baik, Tuan Guru, Datuk Seri Awang ada masalah teknikal sekejap. Jadi insya-Allah kita tunggu sebentar. InsyaAllah Tuan Guru akan masuk balik lah, insyaAllah. Kami memohon beri buku maafan lah kepada peserta atas masalah teknikal ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Anda putus ni sekejap. Ya. Okey. Tak apa insya-Allah. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada arkan ar-ruknu lughatan janibus syai'il aqwa, iaitulah sudut sesuatu yang kuat atau penjuru yang kuat. Dari segi istilah, ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bih. Dari istilahnya ialah satu ungkapan mengenai dengan ataupun satu perbicaraan yang berkait dengan satu juzuk daripada sesuatu perkara mahiyah la tatahaqqaqu illa bih, yang mana tidak boleh tercapai sesuatu itu melainkan dengannya. Itu maknanya rukun. Rukun ni benda asasi bagi sesuatu benda. Kalau tak ada cacat satu rukun, maka jawabnya benda itu tidak berlaku, tidak boleh dinamakan sebagai benda yang asli. Saya beri contoh, katakanlah rumah. Rukun yang mesti ada pada rumah ni tiang, atap, lantai, dinding. Maka kalau tak ada salah satu daripadanya, maka tidak tercapai apa yang dikatakan sebagai body rumah yang sebenar ataupun yang dinamakan sebagai rumah yang lengkap. Maka rukun adalah benda asasi bagi sesuatu benda yang kalau ianya tidak ada, maka benda itu tidak akan lengkap dan tidak akan berlaku. Jadi rukun Islam ada 5. Islam pada bahasanya al-istislam wal-inqiyad, iaitulah al-istislam, iaitu apa ni? Istislam ni maknanya penyerahan diri. Al-inqiyad maknanya terpandu. Dari segi istilah, al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah. Islam artinya terpandu kepada hukum-hukum syarak. Mana apa jua pergerakan kita terpandu oleh hukum-hukum syarak, terikat dan terikut dengan hukum syarak. Maka sebab itu disebut bahawa makna pada rukun ini annal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul Islam illa biha khamsah. Juzuk-juzuk
yang tidak tercapai, tidak berlaku ataupun tidak lengkap body Islam. Mahiyah itu ialah Islam itu sendiri. Body Islam itu sendiri, batang tubuh Islam itu sendiri tidak akan lengkap tanpa juzuk-juzuk, tanpa apa ni ajza yang 5 perkara. Mesti ada 5 rukun ini. Ajza tu maknanya rukun lah. Rukun ialah juzuk-juzuk yang mana kalau apa ni nama Islam itu tidak akan sempurna kalau tidak mempunyai cukup lengkap dengan 5 rukun atau 5 juzuk ini. Wa'alam annahu la yasihhu ad-dukhulu fil Islam illa bi sittati syurut. Ketahuilah sesungguhnya tidak sah memeluk Islam ataupun masuk ke dalam agama Islam itu melainkan dengan 6 syarat. Pertama, al-aqlu, berakal, al-bulugh, baligh, wal ikhtiyar, dan sukarela dengan pilihan bukan dengan paksaan, wan nutqu bisyahadatain, dan mesti mengucap 2 kalimah syahadah, wal muwalat, dan ucap 2 kalimah syahadah tu mesti pula muwalat, berturut-turut. Tak boleh kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah berhenti situ lepas tu pergi ke mana-mana, mari-mari pula wa anna Muhammadar Rasulullah, tak acik begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena muwalat, yang ni kena bersambunglah. Wa tartib bainahuma, dan juga mesti tertib di antara kedua tu. Tak boleh kita nak apa ni asyhadu anna Muhammadan dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Balik kepada syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah hiya at-tayaqqun, syahadah at-tayaqqun wal i'tiqad. Syahadah ni makna dianya ialah at-tayaqqun wa al-i'tiqad. Tayaqqun ni dia mari daripada perkataan yakin. Syahadah mestilah maknanya ialah keyakinan, dan i'tiqad iaitu pegangan, akidah. Keyakinan dan juga akidah. Di mana kita nak mengucap orang yang nak mengucap syahadah untuk Islam ni, mestilah syarat dianya apa yang kita ucapkan itu kita yakin. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, tiada aku naik saksi tiada Tuhan yang layak disembelih melainkan Allah, maka apa yang kita ucapkan itu kita yakin memang itulah hakikat dan itulah kebenarannya. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu. Tahu tu makna kita reti, kita yakin, kita faham bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Artinya kita mesti berilmu, mesti reti, mesti tahu, mesti sedar bahawa tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Kalau kita tak sedar, berucap dengan hanya sekadar berlafaz sahaja, tak faham, tidak yakin, tidak ada keyakinan, maka itu tak jadi. Sebab itu Rasulullah sebut, orang yang nak masuk syurga ni mesti huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang mati, yang dia tahu, dia sedar bahawa tidak Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dia akan masuk ke syurga. Dia layak masuk ke syurga. Artinya orang yang disebut bahawa siapa-siapa yang mati dengan di atas 2 kalimah syahadah boleh masuk syurga ni,
apa ni, dengan ucapan kalimah syahadah itu ucapan yang kita yakin, yang kita sedar akan pengertiannya dan juga tuntutannya. Yakin di sini mestilah ilmu yakin, iaitu kita mesti ada maklumat yang dengan yakin, dan paling kurangnya ialah disebut juga ilmu zon, hampir kepada yakin. Tapi kalau waham tak boleh, kalau syok sama sekali tak boleh. Kalau dia main berat kepada tak yakin, berat kepada tidak yakin, maka jawabnya iman itu iman yang tidak sahih, dan syahadah yang kita ucap itu syahadah yang tidak mempunyai apa-apa nilai. Itu dia. Sebab itu disebut innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Maaf, ayat surat Al-Hujurat ayat 30. Sama. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman sebenar-benarnya ialah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul, thumma la yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Artinya dia mengucap dalam keadaan yakin. Itu. Dan lagi-lagi disebut juga oleh para ulama mengenai dengan nilai kepada mengucap dua kalimah syahadah ini, mesti selaginya ialah mesti dia qabul, ada penerimaan. Dia mesti ada sikap menerima apa jua yang difardu, yang dipertanggungjawabkan hasil daripada mengucap dua kalimah syahadah. Sebagaimana yang kita buat pengakuan. Kita buat pengakuan, orang lain dipanggil apa? Baru-baru ni ahli-ahli Parlimen Jepun Patut Agung dia panggil apa? SD. SD apa dia? Akuan bersumpah. Syahadah tu akuan bersumpah. Kita buat akuan bersumpah. Bila kita buat akuan bersumpah, makna kita pernah terima apa jua yang implikasi selepas daripada kita buat pengakuan tu. Tanda tangan saja, jawabnya kena terimalah apa jua tanggungjawab ataupun implikasi yang akan berlaku. Itu mesti ada kepada ucap dua kalimah syahadah, dan itulah yang disebut sebagai at-tayaqqun wal i'tiqad, iaitu mesti kita mempunyai akidah dan keyakinan terhadap apa itu. Yang seterusnya ialah mesti ada al-inqiyad tadi, iaitu yang disebut sebagai kena terikut dan terpimpin kepada ucapan itu. Artinya bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita mestilah dengan sendirinya terikat dan terikut dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang disebutnya. Mengaku Islam tanpa mengucap dua kalimah syahadah, tanpa ikrar, iaitu tanpa ikrar mengucap dua kalimah syahadah. Kita tanya dia, Islam tak? Islam. Mengucap dah kan? Tak payahlah. Bukan agama. Apa jadi orang tu? Mengaku Islam, kata dirinya Islam tapi tak mau mengucap dua kalimah syahadah. Jadi ni orang pengecut, orang penakut. Ya. Kita mengucap dua kalimah syahadah tapi tidak tasdik, tidak memperakui benar bahawa Allah sahaja Tuhan yang sebenar-benar yang layak disembah. Maka jawabnya, kita mengucap dua kalimah syahadah pada waktu itu tanpa keyakinan,
Jawabnya, orang ni adalah orang yang munafik. Berucap dua kalimah syahadah dengan yakin. Yakin di hati tentang bahawa Allah Maha Esa, Maha Kaya. Tapi tanpa beramal dengan anggota. Tidak dipraktikkan segala ajaran Islam itu. Maka jawabnya ini golongan yang fasik. Ini orang beriman yang fasik ni. Iman dia iman fasik. Itu yang kita kena faham mengenai dengan syahadah ini. Sebab itu dia kata al-syahadah ya tayaqqun wal i'tiqad. Al-ilah wal ilah. Ilah tu ialah asyhadu an la ilaha. Huwa fil asli, pada asal, pada prinsipnya, al-ma'bud walau bi ghairi haqqin, iaitu yang disembah sekalipun ya yang disembah itu bukan di atas dasar kebenaran. Bila kita sembah pusu ke, sembah pokok ke, sembah berapa ke, maka itu dinamakan benda yang ma'bud. Kita sembah pusu, sembah pokok ni benda yang tidak sembahan yang tidak ada hak untuk disembah. Tapi maksud asyhadu an la ilaha di sini ialah tiada sesungguhnya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak, yang sebenar-benar layak disembah. Sebab itu dia kata wal muradu huna al ma'budu bihaqqin. Yang dimaksudkan di sini ialah tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya. Hak yang layak disembah dengan tidak benar tu banyaklah, lembu orang sembah. Itu. Wal makna, artinya kesimpulannya dia annal awwala min arkanil Islam. Rukun Islam yang paling utama, yang paling awal, tayaqqunun wa i'tiqadun, iaitu keyakinan yang terpasak, yang jazim, yang i'tiqad, yang yang terpasak, an la ma'buda bihaqqin, bahawa tidak ada yang disembah dengan sebenar fil wujud, di alam ini, illallah, melainkan Allah Ta'ala. Yang layak disembah dalam fil wujud, di alam ini ialah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah ilal insi wal jinni ijma'an wa kadzal malaikati 'alal mu'tamad. Begitu juga kita mesti mengucapkan dua kalimah syahadat, kita mesti yakin, i'tiqad dengan jazim, dengan putus, dengan terpasak di dalam hati keyakinan itu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang diutuskan ilal insi, yang diutuskan kepada manusia, wal jin, dan kepada jin, ijma'an, itu ijma' ulama. Nabi diutus kepada jin dan manusia ini ijma' ulama. Wa kadzal malaikati 'alal mu'tamad. Begitu juga Nabi diutuskan juga kepada para malaikat. Ini adalah pendapat yang mu'tamad di kalangan ulama. Tapi dari segi ijma', jin dengan manusia dan jin. Tapi ada pendapat yang mengatakan kepada malaikat, dan pendapat inilah yang paling mu'tamad. Kalau kita lihat kepada nota kaki, nota kaki itulah yang dinamakan tatimah dalam istilah kita tadi. Istilah dia kata tatimah tadi kan. Nota kaki itu diantaranya yang membawa maksud tatimah. Dia sebut dengan dalam bentuk syair. Dia kata syurutul Islam bila istibahin aqlun bulughun adamul iqra wan nutqu bis syahadatain wal wila was sadisut tartib fa'lam wa amala. Panjang cerita dia. Bacaannya ialah syarat Islam itu bila istibah, tak ada ragu, tak ada kesamaran lagi dah. Syarat Islam pertamanya mesti berakal, yang kedua baligh, yang ketiga tanpa dipaksa, yang keempat nutqu bis syahadatain, iaitu melafazkan ucapan dua kalimah syahadah, wal wila, iaitu mesti mualaf, dan wasadis, yang keenamnya ialah tertib, iaitu mesti tertib.
ucapan kalimah syahadah, fa'lam wa'amala, ketahuilah dan beramalah dengan cara itu. Itu mengenai dengan yang pertama mengenai dengan rukun Islam, iaitu dua kalimah syahadah. Kemudian seterusnya wa iqamus salah. Kisah lagi jadilah hari ni. Wa iqamus salah, al-iqamu huwal iqamah. Iqamatus salah artinya dirikan sembahyang. Al-iqam huwal iqamah. Iqam tu daripada masdar daripada perkataan aqama yuqimu. Dia mari sama ada iqam ataupun iqamah. Wal iqamatu hiyal mulazamatu wal istimrar. Iqamah ni makna dia dari sudut bahasanya ialah al-mulazamah, iaitu senantiasa melazimi. Mulazamah ni makna duduk melazimi sama, tak ketinggalan. Wal istimrar, yakni berterusan, iaitu konsisten. Ya, istimrar, berterusan ataupun konsisten. Itu makna al-iqamah. As-salatu lughatan, wa iqamus salah makna as-salatu lughatan ad-du'a. As-salah dalam bahasa Arab bagi segi maknanya pada bahasa ialah doa. Qila mutlaqan, dan ada juga diterjemah ataupun diistilahkan as-salah itu dengan makna mutlaqan, secara mutlak, terbuka. Wa qila bi khair, dan ada juga orang mengatakan salah itu dengan makna khair, kebaikan. Adapun pada syarak, aqwalun, iaitulah ungkapan ataupun kata-kata, bacaan, wa af'alun, dan juga perbuatan, gerak-geri, muftatahatun bil takbir, yang dimulakan pembukaannya dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bit taslimi ghaliban, dan ditamatkan dengan, diakhiri dengan taslim, yakni salam. Ya, beri salam, assalamualaikum, itu pada ghalib makna kepada as-salah pada syarak. Maka makna kepada iqamas salah ni ialah anna tsani min arkanil Islam, iaitu rukun Islam yang kedua, al-mulazamatu wal istimrar ala ada'is salah bi jami' arkaniha wa syurutiha, iaitu kita berterusan senantiasa melazimi untuk menunaikan sembahyang dengan lengkap segala rukun dan syarat. Itu makna sembahyang. Kalau tak cukup satu syarat, orang tak panggil sembahyang. Tak cukup satu rukun pun orang tak panggil sembahyang. Kalau sembahyang cegelang-cegeluk, tidak melazimi, tidak berterusan, pun juga tidak dinamakan, tidak cukup syarat sembahyang yang menjadi syarat ataupun menjadi rukun kepada iman, rukun kepada Islam. Itu yang kita kena yakin. Lepas itu wa ita'uz zakat wa shaumi Ramadan, masa dari dulu malam ni pada tu dulu. Wallahu alam.